Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Pagi yang nyaman nyaman. Pagi yang nyaman. Adem. Orang orang Indonesia kata adem. Adem tu dingin, enak. Pagi ni alhamdulillah hujan agak lebat dan mungkin saya percaya banyak tempat lain pun hujan juga, which is bagus. Alhamdulillah, syukur atas limpahan hujan rezeki, menumbuhkan tanam-tanaman, katak menjerit-jerit, gembira. Okey, pagi ni saya nak, alhamdulillah, hari ni saya nak bercakap tentang bagaimana, kenapa ada setengah orang tanya kenapa dia susah sangat nak ubah hidup dia dan kewangan dia. Jadi saya harap bagi anda yang menonton ni, lepas ni mungkin anda share apa yang anda tonton dan belajar. Ada 3 perkara penting yang menjadi masalah kepada ramai orang. Kenapa dia tak boleh perbaiki hidup dia. Okey. Sebelum tu saya nak tunjukkan hujan pagi ni. Saya percaya semua banyak tempat hujan. So saya berada dekat dalam bilik khas saya dekat tingkat paling atas. So ini view daripada tingkat atas. Tu kawasan depan rumah. Okey, so ada 3 perkara yang menjadi masalah ataupun cabaran pada ramai orang kenapa dia tak boleh capai sesuatu. Yang pertama adalah yang pertama ni saya ulang selalu dan banyak kali, dan inilah masalah paling besar. 80% orang tidak ada matlamat yang jelas, tidak ada fokus yang jelas apa yang dia nak capai ataupun apa yang dia nak lihat berlaku dalam hidup dia. Okey, so ada 2 bahagian dekat sini. So kalau anda nak dengar, yang pertama, bahagian pertama dalam fokus dan goals ni adalah apakah benda yang buat kita tak gembira, apakah benda yang buat kita tak selesa, apakah benda yang buat kita tak bahagia, apakah perkara yang buat kita bertahun-tahun hidup dalam, nak kata penderitaan tu mungkin lebih kurang penderitaan, tekanan, frustration. Apakah benda perkara tu? Saya cadangkan anda tulis, and this is based on pengalaman saya sendiri bila saya hadapi cabaran kewangan bisnes 98, 99, 2000, tahun 98, 99 dan 2000, yang mana ketika tu tekanan kewangan sangat dahsyat, cabaran hidup saya sangat dahsyat, bisnes saya sangat teruk dan saya hampir-hampir declared bankruptcy masa tu. Jadi apa yang saya belajar adalah kita kena consciously sedar apakah yang kita tak selesa, apakah yang kita tak gembira, dan listkan perkara tu. Berfikir secara bijak atau berfikir tu secara conscious, secara sedar. So listkan, senaraikan, aku tak gembira dengan benda ni, aku tak gembira dengan keadaan kewangan aku ni asyik bocor je, aku tak gembira gaji baru keluar beberapa hari tapi dah habis, hari ni baru 30 hari bulan Ogos, besok Merdeka 31 Ogos, dan tak lama lagi dah habis 2016. Tak banyak pencapaian apa yang aku dah lakukan dalam hidup, umur makin meningkat, solat tak jaga, dunia tak tahu ke mana, akhirat pun tak tahu ke mana, you know. Kalau ada orang kata aku tak nak dunia, akhirat aku jaga, bagus juga kan, at least lah kan, jaga solat, jaga amalan apa semua. Tapi masalahnya adalah, atau ada orang kata aku jaga dunia, you know, akhirat aku tak jaga. Itu orang yang tak fikir tentang kehidupan selepas dunia. Tapi yang kita nak cuba capai adalah kejayaan dunia insya-Allah dan kejayaan akhirat. Itu kan intipati doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi nombor 1, kita kena tulis dulu apa yang kita tak gembira. Ini dalam bab fokus. Yang bahagian pertama, fokus dan matlamat. Kita kena tahu apa yang kita tak gembira dulu. Kita kena senaraikan. Ini bukan kena fikir-fikir, aku tak gembira tu, aku tak gembira ni, lepas tu mulut kita komplain, masalah tu, masalah ni. Dan benda yang kita tak gembirakan ni mestilah benda yang di dalam lingkungan kawalan kita. Maksudnya bukan benda yang di luar. Macam contohnya anda kata aku tak gembira dengan Presiden George Bush, Presiden Barack Obama. Kita tak boleh buat apa, anda tak boleh buat apa dengan Barack Obama. Anda pun mungkin bukan warga negara Amerika yang boleh mengundi ke, tak ada kena mengena. Itu semua benda yang kita nak fikirkan, atau benda yang ramai orang sibuk fikir benda yang dia tak boleh kawal tau. Faham tak? Dia sibuk benda yang dia tak boleh nak kontrol. Dia sibuk tentang hujan, tak hujan. Kita boleh doa lah, tapi kita tak boleh kontrol. Kan? So apa yang kita nak buat adalah kita nak
Senaraikan benda yang tak gembira, tapi benda tu mestilah di dalam lingkungan kita, bukan di dalam lingkungan jiran yang tak ada kena-mengena dengan kita di belah hujung kampung sana. Benda itu kalau boleh kita kawal, kita kawal, tapi kalau benda itu tak kena dengan kita, apa kita nak kawal? So, um, so kita kena belajar untuk senaraikan benda yang kita tak gembira, tapi benda tu ada di dalam lingkungan kita. Contohnya tak gembira keadaan kewangan, tak gembira tak solat, tak gembira bangun malam tak tahajud tu, tak terkejut. Saya pernah terdengar, saya pernah sebut benda ni. Tuan Guru Ni Aziz, Tuan Guru Ni Aziz, arwahnya almarhum, dia pernah saya pernah tengok video dia menarik. Dia cakap, alhamdulillah, dia kata seumur hidup Allah bagi kemudahan, dia syukurlah, dia kata ya Allah mudahkan dia setiap malam boleh bangkit untuk solat tahajud, dan dia hanya ingat 3 kali je seumur hidup dia tak solat tahajud. 3 kali je tak bangun tahajud. Saya masa tu tengok macam, uyo, agaknya mungkin kalau saya macam 3 kali je tahajud seumur hidup, yang lain tak terbangun. So kita kena tulis lah apa yang kita tak gembira, dan yang aspek-aspek yang kita nak tulis ni termasuklah apa, perhubungan spiritual, kerohanian, keadaan kewangan, apa lagi, perhubungan silaturahim antara suami isteri, keluarga, mak ayah. Apa yang kita tak gembira, yang benda tu macam aku nak lebih baik lagi benda ni. Lagi apa lagi, sumbangan, manfaat, sumbangan dan manfaat daripada segi zakat ataupun sedekah. Mungkin apa lagi kita tak gembira, mungkin kita tak gembira dengan tahap pencapaian hidup kita, diri kita, bisnes, kerjaya kita. Mungkin kita tak gembira dengan amalan-amalan kita yang kita boleh perbaiki. Jadi anda kena duduk lah. Ini kena duduk dan ambil masa sikit, fikir tentang diri kita. Kadang-kadang ni kita sibuk fikir pasal seluruh hal dunia, hal macam-macam, tapi kita tak ada masa pun sibuk hal diri kita, perbaiki diri kita. Kita sibuk cerita pasal orang tu teruk, orang ni salah, orang tu masalah, fitnah, macam-macam hal orang, tapi kita lupa nak cerita pasal atau lihat diri kita sendiri. Saya cakap ni untuk ingatan diri sendiri saya jugalah. Setiap pagi alhamdulillah saya ada satu masa yang memang saya khaskan untuk berfikir. Bukan ada satu masa lah, ada banyak masa, tapi ada satu yang sangat penting, yang biasanya pagi. Macam pagi, rutin saya pukul 4.30-5 tu, insyaAllah saya kena bangkit awal, ready buat apalah benda yang patut, bacalah benda yang patut. Kita pun tahu kita hidup tak lama kan, buat tahajud, buat witir, buat tasbih, kemudian ready untuk solat berjemaah. Kalau mak saya ada apa semua, saya akan berjemaah dengan dia lah. Kalau tak, saya akan insyaAllah kat masjid, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu solat subuh. Lepas tu tengok masing-masing punya rutin lah. Rutin saya, kalau saya tak ada apa urusan meeting ke apa benda, saya akan ada masa antara lepas subuh tu sampai waktu isyraq. Itu biasanya kita akan fill up dengan kalau kat masjid ada baca Al-Quran beramai-ramai, satu muka surat, lepas tu terjemahan, lepas tu buat amalan zikir, baca-baca wirid sampailah pukul 7, dan saya ada sesi mengaji dengan Ustaz Ashraf. Lepas tu biasanya saya akan ada masa dalam setengah jam ke 1 jam. Itu waktu saya berfikir. Berfikir tu macam mana? Saya akan duduk, saya akan tulis. Apa yang saya fikir tu saya tulis. Apa saja yang saya fikir tu saya tulis. Dan kalau saya tak boleh buat benda tu pagi, saya akan tukar benda tu waktu malam sebelum saya tidur. Saya akan ambil sedikit masa dan saya akan tulis apa benda yang saya fikir, ada dalam otak saya ni. Saya mulakan dengan syukur, saya mulakan dengan apa yang saya bahagia hari ni, gembira hari ni, syukur. Kemudian apa yang saya nak buat, improve. Kalau benda tu adalah matlamat fokus yang saya dah tulis selama ni, saya akan ulang tengok balik. Apakah matlamat saya, fokus saya, apa yang saya nak capai. Saya recap balik, saya tengok balik. Benda tu bertulis, bukan hanya tulis atau berfikir dalam otak. Benda tu takkan jadi. Kemudian solat duha lah. Masa apa yang nak solat duha, waktu solat duha biasanya dalam 7.30 tu dah boleh duha. Solat duha awal, kalau tak anda boleh solat duha sebelum sampai 12.30 macam tu, insyaAllah. Time dia 12.45, dia setengah jam setengah jam ke 45 minit sebelum zuhur. Okay, so waktu fikir ni penting untuk kita recap balik fokus dan goals kita. Pernah tak anda tulis sesuatu, aku nak capai tu, capai ni, tapi tak buat. Lama-lama makin lupa. So kita kena tulis ikut priority kita, dan kemudian kita kena jadikan dia sebagai kita punya fokus. So itu yang bahagian pertama. Kenapa setengah orang tak capai apa yang nak capai? Sebab perkara tu. Ada bahagian kedua, so kita kena tahu frustration kita tadi, dan kemudian apa yang kita nak capai, apa yang kita nak improve, result apa yang kita nak ubah dalam masa yang terdekat,
ataupun dalam masa yang terdekat, short term, mid term ataupun long term. So ini semua kena tulis. Dan benda tu jadikan satu zikir, satu ingatan. Zikir tu kan ingat, ingatan kepada kita setiap hari. Okey, saya baru lepas exercise, so jangan pelik kalau dia peluh. Terima kasih Teguh. Alright, next adalah nombor 2, bahagian kedua. Lepas kita dah tahu fokus sama matlamat dan benda kena recap setiap hari. Kalau mandi kena setiap hari, minum setiap hari, makan setiap hari, ingatkan matlamat pun kena setiap hari. Otak kita ni perlu di fill up setiap hari. Saya pernah baca orang alim cakap 3 hari kalau kita tak ada ilmu, tak belajar benda baru, otak kita akan jadi lemah, hati kita akan jadi gelap. Oh, ini bahaya kan? 3 hari. Kalau kita tak belajar benda baru, tak belajar ilmu agama, kita tak mendengar benda yang baru, otak kita jadi lemah, hati kita jadi gelap. Okey. Jadi, lepas fokus sama matlamat dia tadi selesai, panjanglah cerita dia, tapi saya just bagi summary pagi ni. Nombor 2 adalah strategi. Apakah strategi kita nak capai? Ini strategi dan sistem. Ini kita kena belajar lah, ataupun model orang lain yang dah lebih berjaya. Tengok macam mana dia capai satu benda. Cari orang yang dah capai apa yang kita nak dan kita belajar daripada dia. Kalau terpaksa belajar free lah. Kalau berbayar lah. Cari orang yang dah berjaya capai apa yang kita nak, dan kemudian kita commit untuk belajar formula dia atau strategi dia. Dan yang ketiga adalah, of course, tak ada benda yang penting selepas 2 perkara ni adalah tindakan, massive action. Tindakan luar biasa. Kita mesti ada tindakan luar biasa. Dan apa saja yang saya cakap ni mungkin kita semua tahu, tapi ramai orang tak buat. Tahu satu perkara, buat satu perkara. Dia tak sama. Kita mungkin tahu banyak benda, tapi kita tak buat. Itu banyak yang berlaku. At the end of the day, result matters. Kalau kita buat satu benda, kita nak lihat hasil dia. Dan in fact, pagi ni conversation saya dengan Ustaz saya bila mengaji, saya bercakap tentang mengaji. Mengaji itu sendiri, ada setengah orang kata, alah mengaji, contohlah ada setengah orang kata, kalau mengaji, kita tak nampak pahala tu sekarang. Memang kita tak nampak dapat pahala tu sekarang. Kita tak nampak, kita dapat insyaAllah, tapi kita tak nampak. Pahala tu memang ada bila kita membaca. Tapi apa yang berlaku bila saya mengaji, saya committed untuk perbaiki bacaan dah 2 tahun dah lebih, Alhamdulillah. Berguru, saya dapati dia memperbaiki banyak perkara, Alhamdulillah, dalam hidup saya. Kita perbaiki bacaan. Bila kita niat emosi kita nak memperbaiki bacaan tu, membuatkan kita jadi lebih nak perbaiki banyak perkara lain dalam hidup kita. Nak perbaiki solat, nak perbaiki kehidupan, nak perbaiki disiplin, nak perbaiki tahap kesihatan, nak perbaiki tahap kualiti hidup. Dia buat kita lebih ada that emotional drive, kemahuan nak perbaiki. Sebab benda yang nampak simple, mengaji tu kita nak perbaiki, banyak benda lain yang kita nak perbaiki. Kalau dengan Tuhan ni kita boleh bagi masa untuk kita perbaiki hubungan kita dengan dia, insya-Allah kita akan nak perbaiki banyak benda dalam hidup kita. Kemudian apa yang saya belajar atau saya dapat bila saya mengaji, saya dapati setiap ayat tu bila kita belajar dengan lebih certain bacaan dia. Dulu nak baca macam Al-Fatihah, mungkin dulu kita main langgar je kan, walaupun saya agama, tapi dulu kita bacalah juga, tapi benda tu tak dihalusi. Macam dulu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, which benda tu adalah ketepatan dia adalah bila saya mengaji dengan ustaz saya, kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebutan tu berbeza, sebutan tu lebih taklah perfect, tapi lebih baik. Maksud saya ada improvement. Macam dulu saya baca dulu saya baca Alhamdulillah. Kadang-kadang orang baca Alham kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu baca orang Melayu, bil. So bila pertama kali saya belajar dengan ustaz betulkan banyak benda macam tu. Sebab bunyi dia adalah bila kita baca orang lidah bunyi dia, kita bukan lidah Arab, tapi bunyi macam seperti bacaan orang Arab. Dia bukan dia L, dia macam bunyi L sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. So dia bukan rabbil, dia rabbil. So contoh nak bagi tahu, bila kita nak perbaiki bacaan, benda yang kan kecil sangat, tapi benda yang kecil inilah yang membawa kepada benda yang besar dalam hidup kita. Kita nak perbaiki banyak aspek. Bila buat satu benda, kita akan nak perbaiki satu benda tu dengan lebih baik, nak buat sampai habis, menjadikan ciri-ciri orang yang berjaya, mudah-mudahan yang mencari kejayaan insya-Allah untuk dunia dan akhirat. So perbaikilah. Kadang-kadang kita hidup tahun-tahun, saya fikir
Semua benda kita nak perbaiki, nak kewangan bagus, bisnes bagus, hidup semua nak kita nak bagus. Tak salah, itu semua tak salah. Perbaikilah, Sentiasa nak perbaiki diri ni bagi saya orang yang bijak. Dan orang yang ingat mati tu lebih bijak, of course. Sebab kita akan mati, definitely. Tapi kalau kita tak mati, apakah persediaan kita? Kan? Jadi pada masa yang sama, saya cakap ni sebab saya ingat diri saya, semua benda kita nak perbaiki. Tapi kita kenapa tak spend? Aku tak spend masa untuk perbaiki solat aku. Cari orang yang boleh mengajar, perbaiki solat, perbaiki takbir, perbaiki niat, perbaiki sebutan, perbaiki kefahaman, perbaiki benda yang lebih sangat penting, benda-benda macam tu. So, ini semua boleh dituliskan dalam matlamat. So, jadikan dia satu misi. Salah satu misi hidup kita adalah nak perbaiki aspek-aspek dalam hidup kita. InsyaAllah ini adalah antara benda-benda penting yang akan membawa kepada magnet kejayaan, keberkatan hidup dunia dan akhirat. Ini adalah siapa yang pernah attend IMKK, dia tahulah ni antara inti-inti penting sebelum nak cerita pasal nak ada duit banyak, nak kaya raya Cina, raya apa semua kan. So ini salah satu benda penting yang kita nak perhalusi. Jadi insya-Allah untuk pagi ni tu saja kot. Macam bebel kan, bukan bebel lah, just sharing, ingat-ingat, saling mengingat-ingati. Bila kita ingat mengingati, mudah-mudahan benda tu jadi manfaat pada diri saya dan manfaat pada orang lain. Just nak update, kita hari ni 30 hari bulan Ogos. Saya percaya semua orang tahu besok dah last day bulan Ogos. Kita akan menjelang masuk kepada September. Kalau panjang umur sihat, kita September, Oktober, November, Disember. Ada 4 bulan lagi. Kita masuk pada kuarter 4, final quarter. Sikit lagi habis September ni kita masuk final quarter lah. Ni kuarter 3 yang terakhir, suku ketiga tahun yang terakhir, bulan 9 ni. Dan kemudian kita masuk pada suku keempat. Maksudnya kita dah habis 8 bulan. Adakah kita dah ada pencapaian, peningkatan daripada mula awal tahun sebelum ni, kalau based on tahun biasalah kan. Kemudian adakah ada peningkatan, adakah hidup kita ada improvement. Kena check itu semua. Kena muhasabah, muhasrawak muhasabah dan muhasrawak diri, insya-Allah sama-sama. Kita perbaiki diri kita. Kurangkan bercakap pasal orang, banyakkan bercakap lah, banyakkan perbaiki diri sendiri. Kemudian insya-Allah hari Jumaat ni, pada anda yang bakal hadir IMKK, tak payahlah nak telefon tanya tempat sebab memang dah penuh. Memang Totri dah penuh, dah terlebih melimpah ruah dah, alhamdulillah. Saya akan bersama dengan anda yang bakal hadir IMKK di Menara PJRM, insya-Allah bermula Jumaat sampai hari Ahad ni. Pastikan anda yang hadir untuk datang dengan ada matlamat, dengan niat yang betul, dengan fokus sama matlamat apa yang anda nak capai. Supaya mudah-mudahan sebab formula yang kita ajarkan dalam MKK ni, yang kita telah ajar ramai orang sejak tahun 2010, dan ramai yang capai kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Banyak aspek kehidupan, bisnes ke, kewangan, kerjaya ke, mudah-mudahan dia akan membantu anda. Kita ada ramai orang akan terbang masuk daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Sabah dan Sarawak, banyak negara, Singapura, daripada luar Semenanjung ni, daripada KL akan terbang masuk, insya-Allah. Ada yang balik datang daripada Vancouver, luar negara, yang balik untuk hadir MKK, insya-Allah minggu ni. Pastikan datang dengan fokus, dengan niat nak perbaiki, insya-Allah Allah berserta dengan niat hamba dia. Dan kemudian malam besok saya lupa nak announce, minggu lepas kan kita ada tentang kewangan webinar, live feed di Facebook ni. InsyaAllah besok malam 31 Ogos 9.30 malam saya akan connect lagi sekali untuk sambungan. Seminggu lepas saya mengajar 5 aspek dan lain terganggu. Saya akan mengajar lagi 5 dan saya akan recap 5 yang lepas tentang bagaimana nak menguasai kewangan. Bagi anda yang nak menguasai kewangan, bagi anda yang rasa kewangan dah bagus sangat, teruskan apa yang anda buat. Atau nak perbaiki lagi pun anda boleh dengar. It's live event besok malam, InsyaAllah 9.30 malam. Biasanya saya akan run 45 minit ke 1 jam. Dan kemudian anda boleh gunakan itu sebagai guideline untuk perbaiki kewangan. Hari Jumaat malam 9.30 malam seperti biasa, Hijrah Usahawan di TV Al-Hijrah, jangan lupa tonton. Banyak sangat cara-cara nak belajar. Ni yang free, kalau anda kata nak bayar mahal, dan ada banyak cara anda boleh belajar secara percuma based on tahap anda, keadaan anda. Even MKK bukannya mahal sangat, 200.5 untuk kelas 3 hari sebenarnya sangat murah bila kita offer, bila dia ada promo, so 200.5 3 hari. Kursus apa benda beritahu saya kat luar yang 200.5 3 hari yang boleh perbaiki hidup, Allah alam result, kita ada result. So kewangan, so itulah MKK. Dan insyaAllah minggu depan 10 hari bulan September, jangan lupa bagi anda yang nak jumpa saya live, Hijrah Usahawan seminar di Shah Alam,
di SACC tak silap saya, ke IDCC kot. Kita akan berjumpa dengan anda 10 September. Anda boleh daftar di hijrahusahawan.com. Daftar sekarang segera dan pastikan hadir. Saya tahu akan ada raya haji lah 2 hari lepas tu apa semua, tapi saya cakap raya haji hari Selasa Isnin, anda nak belajar perbaiki hidup, tiap tahun boleh raya, tapi masalahnya keadaan hidup anda tak ada peningkatan, macam mana kan? So ambil sedikit masa untuk belajar. Itulah kelas separuh hari, full session 3 jam 4 jam macam tu. Saya akan bercakap tentang macam mana nak memilih produk yang bagus, nak membina bisnes, pemilihan produk dan perkhidmatan yang betul, dan macam mana jadikan dia satu produk atau bisnes yang boleh expand ataupun market dengan betul. Itu pun free, usaha sama antara Richworks Academy dan TV Al-Hijrah. Dan kemudian kita juga ada Millennial Marketing Mastery, ini untuk usahawan, di Borneo, di Sabah, insyaAllah minggu satu lagi, yang mana saya akan mengajar macam mana mengembangkan perniagaan, pemasakan dengan strategi perniagaan yang terbaru. Yang benda yang sama lebih kurang asasnya saya kongsikan minggu lepas di Indonesia. Mereka adalah organisasi yang besar, tapi saya nampak wow, ada banyak potensi pasaran yang mereka belum ataupun mereka tak perasan. Jadi maksudnya knowledge marketing yang saya share, marketing strategi ni adalah sesuatu yang anda boleh gunakan dengan sangat pantas nampak result dia. Benda ramai, ada banyak kisah anak didik saya. Baru minggu lepas kan saya buat business coaching dengan orang yang pernah attend marketing mastery ni. Ada seorang ni, dia jual bantal. Very interesting story. Dia jual bantal dan jualan dia sampai sekarang, daripada bantal dia hanya boleh jual sikit sangat, dalam RM3,000, RM5,000, RM10,000. Sekarang dalam masa 6 bulan, tak sampai 6 bulan bulan 2, 6, 7, 8, lebih kurang 6 bulan, jualan dia sekarang mencecah RM400,000 sebulan. Ini contoh bila ada ilmu. Kadang-kadang kesian bila tengok orang berniaga tak ada ilmu dan tak nak belajar pula tu kan, ego. Sedangkan kalau you ada ilmu marketing, result yang kita ada, Alhamdulillah, sampai orang boleh capai 2 juta sebulan, 3 juta sebulan bila ada ilmu. So sayang bila tak ada ilmu. Dan bagi anda yang berpeluang untuk hadir atau belajar tentang marketing ke apa benda, bagi diri anda peluang. Kalau tak boleh belajar yang mahal, belajar yang free pun, pergi attend, commit. Bagi diri anda peluang untuk belajar. Okay? Mudah-mudahan bila anda belajar, kewangan anda lebih baik, masa anda lebih baik banyak. Impian 3 benda dalam bisnes dan hidup bagi saya lah. Kebebasan, impian dari segi manusia biasa, kebebasan kewangan, supaya kita ada kebebasan kewangan, membuatkan kita boleh dapat bebas capai impian, dan kita kebebasan masa yang penting, sebab masa tak boleh dibeli, masa akan habis. Jadi masa, kita nak ada masa supaya kita ada masa dengan Tuhan lebih, ada masa dengan keluarga lebih. Jadi kalau lebih cepat kita boleh capai tu, lebih baguslah. Banyak benda yang kita boleh perbaiki, insyaAllah. Jadi itu yang kita cuba nak capai. That's why kita spend pada ilmu, invest pada ilmu. Ilmu ni macam ni, kalau orang lain boleh capai benda tu, boleh capai 600,000, 400,000 sebulan, dan kemudian ada kebebasan masa atau lebih, kenapa kita tak? So kita nak tahu apa yang dia tahu. That's why Alhamdulillah saya dah mengajar beberapa ratus ribu orang. Result konsisten. Kita tengok kat YouTube kita banyak video sharing. Result tu yang you nak belajar. Dan macam mana nak dapat result tu? Anda kena tahu formula tu. Nak tahu formula tu, anda kena spend masa. That's why kita ada sesi-sesi yang free, session yang berbayar sedikit, invest. Pilih mana satu. Jadi penting commit dan belajar. Siapa yang fokus, siapa yang buat, dia akan dapat. Manjada wajada. Alright? So, balik pada apa yang saya cakap tadi. Fokus. Yang pertama, tulis apakah anda punya matlamat. Senaraikan. Itu benda yang saya akan ulang 100 kali. Sepanjang 100 kali saya sebut. Mesti ulang. Tulis matlamat anda. Ingatkan diri anda. Sebab manusia ni mudah lupa. Alright? Dan besok kita cerita pasal kewangan. Dan orang dapat gaji. Duit dia habis. Setiap bulan habis. Dan dia akan kerja sampai bila? Sampai tua. Dan bila nak tua, nak berhenti, nak pencen, tak boleh. Kalau dia meninggal awal, tak ada masalah. Bukan tak ada masalah lah. Tak adalah isu tu. Tapi yang hidup akan ada isu tu. Alright, so kita mesti persediaan. Saya selalu sebut, kita hidup ni kena bersedia. Bersedia untuk dunia, untuk capai akhirat, dan bersedia untuk akhirat kita, insyaAllah. Okay, itu saja. Saya harap anda belajar satu pagi ni. Share dengan orang lain. Share supaya dia memberi manfaat. Jadi manusia yang suka memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah, sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat pada ramai orang lain. Mudah-mudahan anda dan saya kita jadi manusia yang bermanfaat, mudah-mudahan, dan dihimpunkan di kalangan orang yang baik, insyaAllah nanti. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita bercakap besok malam, insyaAllah. Alright, 9:30 malam. Bye.